Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua calon-calon pelajar, pada tetamu-tetamu yang hadir pada sesi wawancara pada pagi ni. Sementara kita menanti kita punya speaker untuk join kita. Okay, Datuk dah masuk dah. Okay, apa khabar Datuk? Datuk, voice tu tak dengar Datuk, dia mute. Datuk punya voice tu mute. Okey. Okay Datuk. Boleh dengar Datuk? Boleh. Okay, alright. Sebelum you start, you update ni, who are the participants dalam ni? Okay, sebelum tu Datuk, untuk sesi pagi ni, kita ada calon-calon pelajar kita daripada seluruh negara. Maknanya kita punya invitation ni terbuka kepada semua yang ada tengok kita punya blasting baru-baru ni. Kemudian kita ada jemputan-jemputan khas ni yang Datuk maklumkan dengan saya tadi. Mungkin ada rakan-rakan Datuk daripada PDRM, daripada MACP dan MCPF, okey, daripada MCPF dan juga grup-grup personal ada. Ada grup personal Datuk sendiri lah, dan juga Barisan Pengurusan Saito juga ada bersama dengan kita, Mr. Ho ada dengan kita. Kita punya kaunselor-kaunselor daripada Saito University lah. Ya. Okay. Good. Okay, rasanya partisipan kita pada pagi ni pun lebih daripada 50 orang ni. Untuk makluman Datuk, kita punya sesi pada pagi ni akan bersiaran langsung terus daripada Google Meet dan juga di Facebook Live di Saito Security Academy Facebook. So ada dua medium yang kita gunakan pada pagi ni. So maknanya live ni akan berjalan di dua platform ni Datuk di Facebook pun ada, di Google Meet ni pun ada. Okey, saya akan gunakan bahasa dua bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okey? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Thank you. Rasanya tanpa membuang masa. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang hadir pada sesi wawancara pada pagi ni. Okey, sebelum tu saya mengenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Arifin selaku moderator pada sesi wawancara pada pagi ni yang akan membawa topik kepada Datuk, iaitu kerjaya bidang penguatkuasaan undang-undang dan juga keselamatan. Okey, sebelum kita mulakan sesi wawancara pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan latar belakang sedikit tentang kita punya speaker pada pagi ini. Speaker kita pada pagi ini adalah yang berbahagia Associate Professor DCP Datuk Kamarudin bin Ismail, yang mana merupakan kita punya ketua pegawai operasi di Saito University College dan juga pensyarah kanan di Saito University College. Sebelum tu beliau pernah berkhidmat bersama dengan PDRM lebih daripada 30 tahun, yang mana jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Polis Johor, dan juga pernah menyandang beberapa jawatan di dalam Polis Raja Malaysia, iaitu Timbalan Pengarah Latihan, Timbalan Pengarah Cawangan Khas, Timbalan Pengarah Narkotik. Dan selepas itu, selepas tamat perkhidmatan bersama dengan Polis Raja Malaysia, beliau berkhidmat bersama Malaysia Airport Berhad, iaitu sebagai Senior General Manager Airport Safety and Security. Okey, tanpa membuang masa untuk kita teruskan sesi pada pagi ni. So, suka saya nyatakan juga kepada kita punya penonton-penonton di Facebook Live, anda boleh klik di link di bawah tu. Kita sediakan link di bawah tu untuk anda terus ke platform Google Meet kita. Di situ nanti boleh diajukan soalan dan sebagainya lah. Okey, so tanpa membuang masa, saya menjemput speaker kita pada pagi ni yang berbahagia Associate Professor Datuk Kamarudin bin Ismail untuk meneruskan topik pada pagi ni. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para hadirin pada pagi ini. Yang saya muliakan pengerusi majlis, Cik Faiz, selaku moderator dalam sesi yang kita akan adakan secara santai, ya. Kita santai-santai saja pada pagi ini. Jadi tujuan saya pada pagi ini untuk bercakap, untuk menerangkan tentang kerjaya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni sesantai yang boleh, supaya senang kita semua faham apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini dari hati saya sampai ke hati para hadirin pada pagi ini.
Topik saya ni kerjaya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan ini saya akan dengan ringkas saja. Saya akan bercakap pertama tentang apa yang kita maksudkan tentang bidang penguatkuasaan undang-undang dan adakah ia satu bidang yang profesional. Kedua, kerjaya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni sendiri, dan Saito College University sebagai perintis dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni di Malaysia, ya. Dan peluang kerjaya anda sekiranya minat nanti selepas kita bersantai pada pagi ini untuk menjadi sebagai seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang di Malaysia nanti. Kalau kita bercakap tentang penguatkuasaan undang-undang, ya, dalam bahasa Inggerisnya law enforcement, ya, kita tak boleh lari dari istilah law enforcement dalam konteks sistem keadilan jenayah, criminal justice system. Maksud dia di sini, kita bercakap tentang penguatkuasaan undang-undang dalam sistem yang kita kenali sebagai sistem keadilan jenayah, ya, dalam konteks akademiknya. Apa dia sistem keadilan jenayah itu? Dia melibatkan pertama tiga subsistem besar, iaitu agensi-agensi yang menguatkuasakan undang-undang seperti polis, immigration, custom, JPJ, MACC, semua kementerian-kementerian yang mempunyai unit penguatkuasaan undang-undang, itulah kita yang berada dalam sistem keadilan jenayah, termasuk mahkamah itu sendiri, dan juga hukuman, kepenjaraan. Maknanya dalam sistem keadilan jenayah ni, dalam sistem penguatkuasaan undang-undang ni, jika seseorang melakukan jenayah, maka dia akan diproses dalam sistem keadilan jenayah yang melibatkan agensi uniform tadi, mahkamah tadi, dan akhirnya setelah dijatuhkan hukuman akan dihantar ke penjaraan sebagai hukuman ataupun sebagai untuk merehabilitasikan orang yang dijatuhkan hukum tadi. Kita bercakap tentang penguatkuasaan undang-undang ni, ya, di Amerika, di England, ya, dan di overseas, ya. Bidang penguatkuasaan undang-undang ni telah wujud sejak 60-70 tahun dulu. Sebagai contoh, semasa saya dalam PDRM, saya dihantar ke Amerika menuntut bidang ni, belajar bidang law enforcement ni 30-40 tahun dulu. Jadi bermakna sistem keadaan jenayah ni dalam konteks ilmiah je, telah wujud di US, di Amerika bidang ni. Macam di US, macam di England, siapa yang ambil bidang penguatkuasaan undang-undang ni selalunya mereka lah akan menyertai agensi uniform seperti polis, immigration, custom, kalau di US FBI, kalau di England sana Scotland Yard dan sebagainya, ya. Inilah yang berlaku di overseas sejak 60-70 tahun dulu. Tetapi kita di Malaysia ni sejak 11 tahun dulu, Saito University telah menawarkan bidang penguatkuasaan undang-undang ni, yang mana bidang ni, ya, saya akan memperhalusinya lagi nanti, tentang skill-skill, tentang kursus-kursus yang perlu kita ambil dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni untuk menjadi seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang yang profesional. Seperti juga di Amerika dan di England overseas lah, yang mana telah wujud bidang ni, saya kata tadi, 50, 60, 70 tahun dulu. Setelah saya berkata begitu, kita tanya diri kita, bidang penguatkuasaan undang-undang ni, adakah dia satu bidang yang profesional? Sebelum kita boleh menjawab soalan tu, kalau kita bertanya diri kita, kalau kita cakap tentang profesionalism, selalunya kita kaitkan dengan apa? Bidang accounting, finance, law, medicine, ya. Untuk menjadi seorang doktor, untuk menjadi seorang accountant, untuk menjadi seorang financial officer, dia memerlukan bidang yang saya sebutkan tadi, yang kita iktiraf dia sebagai satu bidang yang profesional. Jadi di sini kita tanya, adakah bidang penguatkuasaan undang-undang itu profesional? Sebelum kita boleh menjawab soalan itu, kita tanya, apakah ciri-ciri yang wajib ada, ya,
dalam professionalism. Ya, sebagai seorang selalunya kalau kita lihat nak jadi doktor, nak jadi accountant, nak jadi lawyer, dia mesti ada skill, competence, skill, trade craft dan knowledge yang profesional. Kalau kita tinjau sebagai seorang doktor, kita perlukan bidang medicine. Kalau lawyer, kita perlukan bidang undang-undang. Kalau accountant, kita perlukan bidang accounting, finance. Jadi nak jadi seorang pegawai law enforcement officer, ciri-ciri ini pun wujud dalam bidang law enforcement. Jadi sekiranya begitu, macam di US saya kata tadi, 50, 60 tahun, 70 tahun dulu dah ada bidang ni. Mempunyai ciri-ciri yang sama. Sekiranya kita bandingkan dengan seorang doktor, seorang accountant yang mana memerlukan skill tadi. Apa dia skill? Yang kita maksudkan, dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ni, kalau kita bercakap tentang kursus dia, bidang ni di satu universiti ya, kita akan tawarkan skill, trade craft ataupun competence seperti teknik investigation, pengurusan krisis, forensic science, undang-undang jenayah, criminal law, teknik kuatkuasakan undang-undang dan punishment, pengurusan krisis, yang mana semua ni, bidang-bidang ni adalah bidang-bidang yang akan memberi skill pada pelajar-pelajar yang mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang. Ini adalah satu kelebihan yang wujud dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Jadi di sini kita simpulkan saja, selain daripada academic knowledge yang kita bagi seperti management, cyber security, security management, finance, accounting, management, ya, human resource. Selain daripada itu, yang skill ni tadi, 30% tadi yang saya repeatkan balik, yang mana dia melibatkan pertama, crisis management, teknik investigation, forensic science, teknik kuatkuasakan undang-undang, crime and teori-teori jenayah, why people commit crime, OSHA, occupational safety and health, semua ini merupakan skill, semua ini merupakan trade craft. Jadi kita dalam kajian yang dibuat di Amerika, di England, bidang penguatkuasaan undang-undang ni adalah satu bidang yang profesional. Ini kita mesti faham betul-betul maksud penguatkuasaan undang-undang vis-a-vis profesionalisme. Sama. Dia mempunyai ciri-ciri yang sama dalam konteks profesionalisme, ya. Okey. Setelah kita memahami ciri-ciri profesionalisme tadi, kalau kita halusi sikit lagi, dia mempunyai responsibility, accountability, dia mempunyai specialized knowledge, dia length of training. Nak jadi pegawai polis ke, immigration ke, custom ke, MACC ke, kita kena melalui latihan, training. Selain daripada itu juga, tiap-tiap agensi uniform saya sebutkan tadi, dia mempunyai autonomi dia sendiri. Dan memerlukan specialized knowledge. Kalau polis lah, immigration lah, custom lah. Kalau menjadi seorang pegawai MACC, dia memerlukan knowledge bidang law dan lain-lain, ya. Maknanya satu bidang yang profesional, satu bidang yang boleh kita katakan pada zaman kini, ya. Sekiranya kita nak menjadi seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang di dalam agensi uniform, kita memerlukan bidang ni. Kita akan jadi lebih canggih lagi, lebih profesional lagi. Kita akan dengan senang-senang kita dapat menyesuaikan diri kita sebagai seorang penguatkuasaan undang-undang yang profesional. Kerana apa? Kerana kalau kita bercakap tentang law enforcement itself, tentang penguatkuasaan undang-undang tu sendiri, ya, dia melibatkan
satu kaedah, satu teknik, satu skill bagi kita menguatkuasa undang-undang yang wujud dalam satu-satu negara. So maknanya ya, kita memerlukan skill tadi, kita memerlukan teknik-teknik, tradecraft untuk kita menjadi seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang. Pertama, untuk menguatkuasakan undang-undang tadi tu, ya, yang wujud dalam satu-satu negara. Kalau di Malaysia, di Malaysia lah. Kalau di England lah. Kalau di US lah. Untuk apa? Untuk mengesan, untuk mencegah, deterrence dan hukum, dan untuk memulihkan mereka yang melakukan jenayah. Itulah maksud secara rumusan ya, maksud penguatkuasaan undang-undang yang berkisar, yang berputar dalam sistem keadilan jenayah. Pertama, the rights of the public, hak asasi manusia, nak dibalancekan dengan punishment tadi, hukuman tadi. Ya, jadi saya harap kita jelas tentang penguatkuasaan undang-undang yang kita maksudkan sebagai seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang yang profesional, yang mana fungsi dia, yang mana tugas utama dia untuk menguatkuasakan undang-undang dalam satu-satu negara. Demi untuk apa tadi? Saya kata tadi, mengesan, mencegah, deter, menghukum, memulih mereka yang melakukan jenayah yang bergolak, berkisar dalam sistem keadilan jenayah. Inilah yang kita maksudkan penguatkuasaan undang-undang. Kita maksudkan penguatkuasaan undang-undang yang profesional, ya, dalam konteks bidang penguatkuasa undang-undang. Dan ya, saya dah kata tadi, Saito University adalah universiti yang pertama yang menawarkan bidang ni, ya, yang mana kita menawarkan program penguatkuasaan undang-undang bukan saja di peringkat diploma, di peringkat ijazah, di peringkat masters dan PhD pada masa kini, yang menawarkan bidang penguatkuasaan undang-undang. Kita telah banyak sejak 11 tahun yang kita Saito University menawarkan bidang ni, kita dah banyak mengeluarkan graduan-graduan yang ada mempunyai bidang penguatkuasaan undang-undang. Dan kalau kita boleh cakap khas success story pun dah ada. Nanti sebentar lagi saudara Faiz kita akan tunjukkan apakah success story kita, apakah bidang-bidang yang kita tawarkan di Saito University. Okey. Jadi kita bercakap tadi, ya, bidang penguatkuasaan undang-undang, kerjaya dalam agensi uniform, bukan saja uniform. Bidang ni sesuai untuk agensi uniform, dah pastilah seperti apa tadi, JPJ, Custom, Immigration, PDRM, Bomber, MACC, Maritime, by Air, by Sea dan sebagainya. Termasuk juga kementerian-kementerian yang mempunyai agensi unit penguatkuasaan undang-undang. Bidang ni memang sesuai sangat, ya. Bagi juga ramai juga success story kita, pelajar-pelajar yang telah menyertai ATM, laut, udara dan darat. Selain daripada local authority, local council, majlis tempatan, ya. Selain daripada agensi dadah kebangsaan, jabatan perhutanan, semua memerlukan pegawai penguatkuasaan undang-undang. Jadi bidang ni memang satu bidang kerjaya yang meluas. Ya, di samping itu juga bukan saja agensi uniform kerajaan, termasuk juga agensi government link company seperti Malaysia Airport. Malaysia Airport dah pasti kita mempunyai security guard, pegawai keselamatan yang mempunyai polis bantuan, kuasa polis bantuan. Kita mempunyai airline yang perlukan menguatkuasaan undang-undang, sebab kalau di airport, di airlines, ya, kita perlu
akur pada dasar-dasar ICAO, iaitu International Civil Aviation Organization, IATA Airlines, yang mana pegawai keselamatan kita, pegawai penguatkuasa undang-undang yang menjaga keselamatan airline tadi, yang menjaga keselamatan airport tadi, memerlukan skill-skill yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau GLC selain daripada airport TNB, seaport, prasarana, dan juga seperti saya sebut tadi, Kementerian Dalam Negeri, Home Affairs, dan pasti Kementerian yang baru-baru ni kita dijemput untuk melatih anggota-anggota yang dalam trade industry ni, yang domestic trade industry, yang menguatkuasakan undang-undang yang jaga tu, supaya kedai-kedai tidak naikkan harga, ikut akur pada undang-undang yang ada. Jadi bidang ni, bidang penguatkuasa undang-undang ni yang di Saito University ni memanglah sesuai untuk semua agensi yang menjalankan penguatkuasa undang-undang, termasuk kementerian dan juga termasuk dalam sektor swasta. Ramai pelajar-pelajar kita yang dah menyertai airlines. Ya, ramai pelajar-pelajar kita yang dah menyertai Shell, Petronas dan sebagainya. Jadi pendek katalah, kalau saya boleh rumuskan, bidang penguatkuasa undang-undang ni akan memberi laluan pada kerjaya anda tadi dalam agensi sebagai pegawai penguatkuasa undang-undang yang profesional. Okey. Saya rasa saya telah menyentuh tentang bidang penguatkuasa undang-undang ni. Ingin saya untuk merumuskan bagi akhir kata tadi, apakah bidang-bidang yang kita tawarkan di Saito College University kita. Bidang penguatkuasa undang-undang ni di peringkat, saya kata, diploma yang terbuka luas untuk siapa-siapa pelajar yang punya SPM, STPM. Kalau nak buat diploma dalam bidang penguatkuasa undang-undang, program ni memang sedia ada sejak 11 tahun yang lalu. Di peringkat ijazah pun begitu juga. Kalau anda minat, anda mempunyai STPM, mempunyai diploma, untuk melanjutkan ke peringkat ijazah, bidang penguatkuasa undang-undang ni pun kita sediakan. Bukan saja untuk pelajar yang membuat sepenuh masa, pada masa kini juga kita ramai, sejak 10 tahun dulu, kita ramai dah ada pelajar-pelajar yang adult learning khas untuk PDRM, Immigration, Custom, JPJ, yang mana mereka ni datang ambil bidang ni sama ada peringkat diploma, ijazah ataupun masters dalam bidang penguatkuasa undang-undang. Ramai dah kita keluarkan, khususnya daripada PDRM, ya, pelajar yang ingin meningkatkan pembelajaran dia, yang ada SPM untuk ambil diploma, ataupun yang ada diploma untuk ambil ijazah, yang ada SPM untuk ambil ijazah. Ramai mereka ni adult learning ni, daripada polis, immigration, custom dan sebagainya, termasuk juga MACC, ya, dia orang ambil bidang ni pada hari Sabtu, pada hari Minggu. Saya memang jadi pensyarah pada pelajar adult learning ni, pada hari Sabtu, pada hari Minggu. Jadi pendek kata, kita menawarkan bidang penguatkuasa undang-undang ni sama ada full time dan juga part time bagi mereka-mereka yang ingin belajar pada hari Sabtu, pada hari Minggu, yang sedang bekerja sekarang. Inilah kelebihan Saito University kita, ya. Saya sebagai bekas pegawai polis, saya dapat melihat betapa manfaatnya bidang penguatkuasa undang-undang ni pada mereka yang sedang bekerja. Sebab, saya repeat balik, ya, sebab apa? Bidang ni bukannya purely 100% academic knowledge. No. Bidang ni
merupakan 30% skill dan 70% academic knowledge. Saya repeat balik, saya selalu suka tekankan tentang apa yang tradecraft yang kita bagi. Teknik miasat, forensic science, pengurusan krisis. Kita tengok krisis berlaku banyak. Kita tengok MH370, krisis berlaku. Kita lihat bagaimana krisis berlaku, banjir dan sebagainya. Jadi bidang pengurusan krisis memang penting. Jadi kita tawarkan bidang pengurusan krisis, teknik investigation, forensic science. Forensic science kalau kita kalau kita lihat forensic science, kalau kita tengok TV ya, bila berlaku jurnal-jurnal besar, siapa yang pergi? Pakar-pakar forensic science. Inilah tradecraft, skill yang kita bagi pada pelajar-pelajar yang mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang. Selain daripada itu, teknik kuatkuasakan undang-undang, kita juga OSHA kita bagi. Semua ni adalah merupakan skill ya, yang mana tradecraft yang sangat penting. Kalau saya boleh bercakaplah, sebab zaman saya dan zaman rakan-rakan saya, kalau kita masuk polis dulu dengan SPM, STPM, siapa yang ada diploma, ada yang ijazah tu memang nasib baiklah. Tetapi pada zaman kini, ya, sekiranya kita mempunyai bidang penguatkuasaan undang-undang tak ada di Malaysia pada masa tu. Saya masuk polis adalah berlandaskan dengan SPM, STPM. Kebetulan saya memang ada diploma pentadbiran awam lah. Tetapi bidang penguatkuasaan undang ni belum ada lagi di Malaysia. Saito University ada Prentice College pertama yang menawarkan bidang ni. We are very proud of it, dan kita akan terus bergolak dalam bidang ni sebagai perintis dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Saya yakinlah 5-10 tahun akan datang nanti, siapa-siapa yang nak menjadi pegawai penguatkuasaan undang-undang akan memerlukan sangat-sangat bidang penguatkuasaan undang-undang. Sebab apa? Kita dah prepare dia, kita dah latih dia, kita dah didik dia dalam bidang yang mana mirip kepada menjadi seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang yang profesional. Saya yakinlah akan datang 10 tahun akan datang, bidang ni akan menjadi permintaan pertama untuk siapa-siapa yang minat untuk menjadi pegawai penguatkuasaan undang-undang yang profesional. Saya rasa saya dah bercakap lebih daripada 20 minit. Saya kata saya berhentikan saja di sini taklimat santai kita pada pagi ini ya, supaya saya harap apa yang saya nak sampaikan pada anda tadi telah dapat dihayati, telah akan sampai daripada hati saya ke hati para hadirin pada pagi ini, supaya dapat sekurang-kurangnya memberi laluan anda, kerjaya anda pada masa depan. Okey, saudara Faiz, saya rasa saya berhenti di sini. Ya, Datuk. Kita akan tengok apa video-video yang saudara Faiz nak tayangkan pada pagi ini. Okey. Baik, terima kasih Datuk atas penerangan secara ringkas tapi padat, penuh dengan isi pada topik pada pagi ni. Dan juga sedikit ringkasannya, maknanya bidang penguatkuasaan undang ni di Saito University College boleh diguna pakai oleh semua agensi penguatkuasaan di Malaysia lah. Itu secara amnya. Okey, Datuk, nanti kita akan buka Q&A, iaitu pertanyaan dan persoalan daripada para pelajar ataupun tetamu kita pada pagi ni. So pada yang ada di Google Meet ni boleh mengajukan soalan di ruangan chat dan saya akan bacakan satu persatu. Jika ada secara live pun boleh. Okey, Tok, sementara tu kita roll VT dulu. Kita ada beberapa video yang kita sediakan untuk tatapan tetamu kita. Okey, boleh kita roll VT dulu? Ya, carry on.
Okey, Assalamualaikum. Saya Rafika Asila binti Rahim. Sekarang ni saya sedang sambung belajar dalam Bachelor in Art of Law Enforcement Investigation. Sekarang saya bekerja di Jabatan Penjara sebagai penolong penguasa penjara. Kenapa saya memilih untuk sambung belajar walaupun saya dah ada jawatan tetap sekarang? Kerana saya rasa sekarang ni persaingan semakin sengit lah. Diploma tu tak cukup pada saya dan saya perlu improvement dalam career advance akan datang untuk menaikkan pangkat misal kata atau untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, kepada graduan sekalian saya ucapkan tahniah dan saya harap jangan berhenti setakat ini kerana perjalanan masih jauh. All the best dalam kerjaya akan datang. Good luck. Okey, itu antara VT kita punya, antara kita punya alumni yang dia tu daripada diploma penguasa undang-undang kita yang sekarang sudah berkhidmat bersama dengan Jabatan Penjara dan kini menyambung pengajian di peringkat ijazah melalui program weekend classes kita yang masih lagi mengikuti pengajian dan juga ramai lagi. Nanti kita akan share lagi kita punya testimoni alumni kita yang telah berjaya. Okey Datuk, kita ada beberapa soalan ni daripada platform Instagram ni. Ada soalan daripada Azim di Instagram. Okey Datuk, boleh saya bacakan Datuk? Ya, silakan. Okey, okey Datuk, sekiranya pelajar habis dalam program ni, adakah pelajar terus akan diserap untuk bekerja Datuk? Okey, pertama di mana-mana institusi pengajian ya, kita belajar, kita dapatkan diploma kita dapatkan ijazah kita, masters kita dan sebagainya, tetapi tak ada satu institusi yang boleh terus menerapkan anda ke jawatan-jawatan yang sedia ada. Di Malaysia ni, sekiranya anda mempunyai bidang penguasa undang-undang ni, anda habis belajar seperti yang kita tengok tayangan video tadi, anda kena memohon kepada melalui SPA ya, itu untuk jadi sebagai pegawai kerajaan. Khususnya pegawai penguasa undang-undang, kalau polis ke immigration ke penjara ke tadi yang kita tengok, kita kena memohon melalui SPA. Itu adalah syarat yang kita kena akur ya pada di Malaysia ni. Kita tidak anda tidak diserapkan terus ke jabatan-jabatan yang agensi-agensi yang sedia ada. Ya, betul. So saya ringkasnya bagi yang ada pemegang diploma tu nanti boleh memohon kalau kita ada platform SPA 9 sekarang untuk di agensi kerajaan, boleh mohon di situ lah Datuk. Betul lah Datuk Ya, betul. Okey. So Datuk, soalan kedua ni daripada Hakim. Sekiranya saya ada dalam jurusan berlainan daripada jurusan penguasa undang-undang ni, adakah saya juga boleh bekerja dalam badan beruniform? Jawabnya boleh lah, sebab saya sebut tadi, kita di Malaysia ni kita gunakan semua bidang, tetapi sejak bertahun-tahun kita ambil semua bidang lah. Kalau boleh saya cakap contoh PDRM ya, kita ambil bidang management, accounting, finance, law, criminology, counselling, sebab kita memerlukan. Tetapi dengan adanya bidang penguasa undang-undang ini, law enforcement ni, seperti mana berlaku di US, di England, kalau anda mempunyai bidang ni, kesesuaian anda itu akan melebihi dengan bidang-bidang yang lain. Sebabnya anda dah belajar teknik menyiasat, forensic science, teknik kuatkuasakan undang-undang, criminal law, crisis management. Jadi kalau anda memohon untuk jawatan pegawai penguasa undang-undang di mana-mana agensi uniform, sudah pasti kalau anda dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai bidang manajemen contoh dia, anda akan menyerlah, akan lebih sesuai lagi sebab anda dah ada kata orang asas, jurisprudence, falsafah bidang penguasa undang-undang. Ini kelebihan program ni
Ya, itu jawapan saya pada pertanyaan tadi. So maknanya boleh apa-apa bidang sekalipun, cuma Ya. kalau kita ada bidang penguasaan undang-undang ni dia beri kelebihan lah kepada pelajar. Betul Yes. tak? Yes. Okey Tok, soalan seterusnya ni. Banyak soalan ni Tok daripada platform sosial media kita ni. Okey. Daripada Fazli. Adakah selepas habis pengajian diploma saya ni, boleh ke saya nak mohon pangkat sarjan dalam PDRM? Okey. Yang saya tahu dulu sebelum ni PDRM ada mengambil direct entry. Siapa yang mempunyai diploma, ijazah dan sebagainya diambil sebagai sarjan. Tetapi saya dipahamkan pengambilan direct pada sarjan sekarang ni belum dibuka lagi. Itu kita kena tunggulah. Maknanya anda kena tunggu sekiranya PDRM bersedia untuk mengambil semula direct entry ke pangkat sarjan. Ya. Alright. Maknanya dia kena rajin-rajin tengok website tengok website, tengok iklan. Kita pun boleh bantulah kalau anda menuntut ambil bidang ni di Saito University, kita akan maklumkan anda dari masa ke semasa tentang perkembangan bidang penguasaan undang-undang ni. Betul. Kalau kata nak tahu lebih lanjut, kita pun akan bagi salukan maklumat kepada setiap para pelajar kita lah. Ya, betul. Okey Tok. Ada tak yang bertanya ni? Rasanya soalan ni Datuk dah menjawab tadi. Adakah dalam bidang ni APMM ni termasuk sekali tak? Dah ada contoh pelajar kita yang dah habis pengajian ni menyertai ATM. Itu tak ada. Boleh jawabnya lah. Boleh Dok. Dia tak kisah janji dia dalam agensi penguasaan dia boleh mohon. Betul tu Ya, saya. Okey Tok, sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan saya lagi ni, nanti selepas ini suka saya ingatkan kepada semua calon-calon pelajar dan juga yang mana berminat, selepas sesi dengan Datuk ni nanti kita akan ada satu lagi sesi yang mana bagi yang berminat boleh stay selepas kita tamat dengan Datuk ni nanti. So stay nanti kita akan beritahulah tentang berapa pendaftaran, macam mana struktur yuran, kita akan beritahu semua sekali lah apa scholarship yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar kita lah. Okey Tok, sementara kita menantikan soalan-soalan seterusnya daripada platform-platform sosial media kita ni, kita teruskan dulu dengan kita punya video kedua ni, testimoni daripada alumni kita, mungkin menjadi inspirasi kepada calon-calon pelajar kita insyaAllah. Baik ni, kita roll VT dulu. Hai semua, nama saya Klinsmana Anabid. Saya adalah bekas pelajar diploma penguasa undang-undang dan pentadbiran. Dan kini saya sedang melanjutkan ijazah penguasa undang-undang penyiasatan. Kerja sambil belajar ini adalah satu cabaran bagi saya kerana saya kena fokus dalam tugas dan pelajaran saya. Lagi-lagi sekarang saya telah mempunyai sebuah keluarga. Yang terakhir, dengan adanya ijazah saya ini, saya yakin masa depan saya lebih terjamin. Okey, antara sebab saya lanjutkan ijazah saya ini, pegawai saya sendiri memberi pendapat kepada saya supaya teruskan ijazah saya kerana saya dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat kenaikan pangkat. Yang nombor dua, kos yang saya ambil adalah berkaitan dengan bidang tugas saya sekarang. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat maju jaya pada junior-junior senior saya. Dalam hidup ini tak ada benda yang mudah. Jadi pesanan dari saya, nak dengan tak nak je. All the best semua. Okey, itulah antara kita punya testimoni pada alumni kita yang mana setelah tamat pengajian dan kini berkhidmat dengan agensi penguasaan seperti tadi itu bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia yang mana di bawah Air Force, Tentera Udara. Dan suka juga saya beri sedikit maklumat yang mana selain daripada agensi-agensi yang telah Datuk Kamaluddin nyatakan seperti Badan Beruniform, agensi-agensi bukan beruniform juga boleh kalian juga boleh berkhidmat. Sebagai contoh, agensi anti dadah kebangsaan, KPDNKK, LHN dan sebagainya. So jangan orang kata kalau tak layak untuk badan uniform, jangan fikir anda tak layak untuk terus berkhidmat di agensi penguasaan. Masih banyak lagi agensi-agensi penguasaan yang ada di Malaysia
yang anda boleh berkhidmat selepas tamat pengajian. Okey Dato', ada soalan ni daripada pelajar kita di ruangan chat kita di Google Meet ni. Okey, satu soalan daripada Rafizi Shah, kalau tak salah saya ni. Okey, Rafizi Shah, bolehkah sambung belajar selepas mendapat tawaran polis constable? Jawabnya boleh. Sebab kita yang saya sebut tadi, ramai daripada anggota-anggota polis, pegawai-pegawai polis yang melanjutkan pembelajaran mereka pada hari Sabtu, pada hari Minggu dalam program yang kita namakan Adult Learning PACE program, ya. Itu memang tak ada masalah lah, ya. Dan saya juga ingin mengaitkan balik semula soalan yang earlier tadi, adakah bidang penguasaan undang-undang ini sesuai untuk ATM. So sebagai contoh tu dah memang jelas. Pegawai kita yang tadi tu daripada unit udara. Ya, betul. Okay, go on. Ada soalan lagi? Ada lagi tu, apa ni? Okay. Okay, daripada Arif Lagan, kita punya student LEA 163 tu. Okay, boleh tak can explain about special branch in police? Wah. Oh, ni soalan dia. agak mudah. Special branch. Saya memanglah, saya dalam polis dulu salah satu jawatan yang saya pernah menyandang bukan saja jadi pegawai special branch di peringkat daerah, peringkat negeri, tetapi juga saya sebagai deputy director special branch. Kerja special branch ni saya ringkaskan sajalah. Kalau nak tahu, join PDRM. Lepas tu masuk jadi pegawai cawangan khas. Memang satu department yang menjadi tulang belakang kepada PDRM. Kita dalam special branch kita menjaga ketenteraman awan dan kita collect intelligence untuk kita menentukan bahawa keselamatan kita wujud di negara kita. Kalau selalunya special branch ni sama juga di tiap-tiap negara, US ke England ke Europe ke, masing-masing mempunyai special branch unit dia masing-masing. Intelligent branch kita panggil tu, ya. Memang tugas dia untuk menjaga, untuk mengutip maklumat mengenai keselamatan negara. Itulah tugas special branch secara amnya. Dia nak tahu lebih-lebih kena masuk PDRM dulu tu. Memang kena masuk. Okey tu, dia ada satu soalan ni tentang dia tanya macam daripada Iz Alshad, macam mana kalau SPM kurang cantik, adakah dapat belajar di Saito? Okey, yang saya pun memang terlibat dalam marketing yang memerlukan kita untuk belajar di peringkat diploma ke SPM, khususnya di peringkat diploma, ya. Kalau kita mempunyai SPM, kita ada 3 kredit saja cukup untuk kita mengambil apa jua program yang ada di Saito University, termasuk juga program penguatkuasaan undang-undang. Abang Faiz pun memang buat marketing. Dia tahu syarat untuk kita register sebagai pelajar di Saito University di peringkat diploma. Macam saya nyatakan tadilah, untuk tahu lebih detail tentang syarat kelayakan masuk, yuran dan sebagainya, yang mana berminat nanti boleh tunggu selepas kita tamat sesi bersama Datuk, boleh tunggu dan nanti kita akan bagi penerangan seterusnya lah tentang apa yang perlu dilakukan selepas ni. Okey Datuk, ini ada satu soalan daripada ni, saya agak menarik, banyak soalan yang masuk tapi saya ambil dulu yang mana penting dulu. Ni daripada Syaksik Amin, rasanya daripada tetamu kita Datuk. Okey Datuk, tadi Datuk ada cakap tentang cara untuk mencari keseimbangan hak asasi manusia dengan hukuman. Soalan saya ialah, dari manakah sumber rujukan untuk perkara-perkara di atas? Bidang-bidang yang kita tawarkan dalam kursus kita, ya, akan memberi anda petunjuk tentang apa yang kita maksudkan dengan keadilan, justice. What is justice? Jadi bidang yang kita ambil nanti, selepas kita habis belajar nanti, kita sekiranya kita peka pada pembelajaran kita, kita akan dapat mengimbangkan
apa yang kita maksudkan dengan penguatkuasaan undang-undang dan keadilan. Itulah asas kata orang pokok ataupun intipati bidang penguatkuasaan undang-undang. Maknanya kita jadi seorang pegawai yang profesional dalam menguatkuasakan undang-undang dalam konteks kita mengutamakan keadilan. We have to be fair. The law, when we enforce the law, kata orang tanpa segan, tanpa takut adalah kita accountable pada undang-undang tu. Itulah yang kita masukkan keadilan. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, soalan seterusnya Datuk. Ui, banyak soalan masuk ni Datuk. Saya kena baca, kena pilih satu persatu ni. Pilih yang penting dulu. Okey. Okey, ni satu ni. Sekiranya nak masuk Saito daripada Siti Awadah. Sekiranya nak masuk Saito, adakah BMI BMI ditetapkan? Okey, secara saya cuma sebutkan sepintas lalu tadi, selain daripada kita perlukan bidang penguatkuasaan undang-undang ni, of course lah, semua pekerjaan baik polis, macam kata nak jadi cikgu pun kita mesti, fizikal kita mesti cukup lah mengikut kehendak-kehendak yang diperlukan dalam agensi-agensi tadi. Ya, jadi jawapannya ya, perlu. Kita mesti mempunyai syarat-syarat fizikal yang dikehendaki dasar pada tiap-tiap agensi yang menawarkan bidang jawatan kerja tadi. Okey, sedikit penambahan kepada Siti Awadah. Apa yang dimasukkan oleh Datuk adalah selepas tamat pengajian untuk memohon ke mana-mana agensi, memang dia ada dia punya syarat-syarat yang ditentukan lah, termasuk dengan BMI. Tetapi untuk menyambung pengajian di Saito Institute College, kita tidak melihat dulu pada BMI, cuma pada syarat kelayakan masuk, sama ada anda daripada SPM, STPM ataupun diploma ataupun ijazah untuk ke peringkat yang master lah. Okey. So ini ada satu soalan daripada, jika ada rabun sikit Datuk, adakah boleh join mana-mana agensi kerajaan? Rabun ni itu kita seperti kita sebut tadi lah, kita kena akur pada syarat yang ditetapkan oleh agensi yang mengundang anda untuk untuk menjadi anggota dalam agensi masing-masing. Ya, kalau rabun tu, kalau yang saya tahu, kalau kita rabun tu selalunya apa juga pekerjaan lah. Kalau kita rabun, memanglah kita tak dapat menjalankan tugas yang dengan baik. Ya, jadi syarat kalau anda rabun tu mungkin anda kena ubatilah tadi. Rabun kerana apa? Kerana sebab cataract ke dan sebagainya, boleh diubati. Okey. Okey Datuk, ini saya baca soalan terakhir, ada dua soalan terakhir, saya buka pada dua lagi soalan. Kemudian masa pun agak menceburi kita ni. Okey Datuk, ada satu lagi soalan berkenaan dengan special branch itu tadi. Sir, is special branch police is like counter terrorism or with plain clothes? Okay, minat special branch. I'm happy. We have a lot of interest in the special branch. I think PDRM will be happy also to know there are a lot of citizens who like to become special branch officers. That is good for the country. Yeah, if you are qualified, certainly once you join PDRM, you can become a special branch officer. Okay. Normally, special branch officers, we don't wear uniform. Our daily uniform is the normal civilian clothes. Yeah, because we need to be part and parcel as the part and parcel of the citizen. Yeah. Therefore, in our daily work, we don't wear uniform. We wear civilian clothes. Yeah. So I hope I answered that question lah. Ramai minat Datuk dengan special branch ni. Lepas ni ramai lah gaduan-gaduan Saito kita akan join PDRM ni. Alhamdulillah. I hope it will remain that way. Kalau siapa yang ada minat tu, I'll be happy. You can contact me. I can talk more lah on a personal note. Okay Datuk, ni rasanya Datuk boleh jawab soalan terakhir ni. Okay, morning Datuk. Saya Kenny dari MPP Saito. Ingin bertanya berkenaan kenaikan pangkat PDRM. Berapakah tempoh untuk kenaikan pangkat? Contoh dari inspektor ke assistant superintendent ASP. Okay,
bagi mana-mana jawatan ya dalam PDRM ya, pangkat yang kenaikan pangkat ni adalah pertama berlandaskan pada kekosongan. Selalunya PDRM akan melakukan kenaikan pangkat dari masa ke semasa, berlandaskan pada kekosongan. Bagi pengetahuan anda, pengalaman saya lah senang cakap, saya join the PDRM as an inspector, if I'm not mistaken, within less than 10 years. I was acting assistant superintendent. Then I was acting DSP within 2-3 years. Then I was within 1 year, 1.5 years, saya dinaikkan ke pangkat superintendent and ACP and so on until saya jadi Ketua Polis Johor ya, yang menyandang pangkat Deputy Commissioner. Pangkat tu tertakluk pada kekosongan, pada of course kalau anda nak naik pangkat, pertama anda mempunyai prestasi yang baik, cemerlang, anda mempunyai pengalaman yang cukup, dan anda kalau anda ada academic qualification, it helps to score extra points in your promotion. Betul. Itulah. Agak orang kata untuk dapatkan pangkat ni, kita orang kata kena ada usaha sikit tu Maksudnya keyakinan, komitmen, bekerja dan sebagainya. Oi, Datuk, rasanya Datuk ini soalan ni memang suka dengan special branch ni. Okey. Ni boleh saya buka satu lagi Datuk? Boleh, ada special branch lagi? Aduh. Ada. Okay, sir, special branch police will handle what kind of cases? Okay, let me just summarize it lah. The role of special branch is to collect intelligence and disseminate the proper intelligence to the various departments that is responsible for that particular crime or for that particular issues. So okay, dia dalam bahasa Inggeris kan tanya? Betul. So I answer you in English. Okey, rasanya menjawab soalan-soalan ni kepada kita punya kepada kita punya calon-calon pelajar dan juga pelajar kita ni. Okey Datuk, masa pun agak mencuburi kita. Boleh tak Datuk bagi kata-kata akhir, kata-kata orang kata kepada kita punya calon pelajar, kepada pelajar-pelajar kita yang mana berminat dan yang sedang mengikuti pengajian di Saito University College dalam bidang penguasaan undang-undang ni. Silakan. Okey. Bagi pelajar yang sedia ada ataupun yang bakal akan ada, pertama kita fahamlah we are under COVID situation, under the ancaman COVID, particularly sekarang ni kita melalui situasi MCO, walau apa pun keadaan yang kita hadapi sekarang, pembelajaran tu tetap Saito University utamakan. Kita tetap akan menawarkan pada pelajar-pelajar. Bagi pelajar yang sedang mengikuti program di Saito University, kita ada hybrid program, iaitu melalui pertama online learning, dua face to face nanti, mengikut keadaan. Sekiranya kita dapat melandaikan COVID-19 ni, usaha kerajaan, kementerian yang nak membenarkan kita mengadakan face to face classroom dalam bulan 3, harap-harap akan menjadi kenyataan. Maknanya pada masa kini anda mengikuti program hybrid yang mana kita mengadakan pembelajaran ni, learning ni secara online, digital yang mana bukan saja di Malaysia lah, senang cakap di whole world. Pembelajaran online ni diamalkan selain daripada face to face classroom nanti. Itu satu. Walaupun dalam keadaan COVID ni kita masih lagi menyediakan program ni, kita masih lagi membuat pengambilan bagi pelajar yang baru untuk mengikuti program kita pada tahun 2012 tu. Kita telah merancang target-target kita pada tahun 2021 ni
untuk kita membuat pengambilan berterusan. Bukan saja program penguatkuasa undang-undang, program-program lain macam management, hospitality, ya, dan juga bidang bidang design program dan sebagainya. Kita semua program ni kita masih merancang, masih menawarkan. Jadi saya harap apa yang perlu di sini iltizam anda, komitmen anda. Sebab pembelajaran ni kita tak boleh berhenti. Adik-adik yang ada di luar sana, the day we are born, we keep on learning. We never stop learning. Bagi saya dalam keadaan sekarang ni, saya masih lagi learn a lot of new things, a lot of ilmu yang perlu saya tahu. Khususnya dalam keadaan sekarang, COVID situation, I have to learn. So maknanya kita ni tak boleh berhenti pembelajaran. Bagi saya sekiranya anda mempunyai pembelajaran, education, this is a personal thing. Kalau kita ada duit tu akan habis kalau kita spend. Akhirnya akan habis. Tetapi kalau kita ada ilmu, kita ada ilmu peringkat diploma ke, degree ke, masters ke, PhD ke, itu anda, harta benda anda, hak anda, tak siapa boleh ambil. Macam saya. Saya mempunyai bidang bukan saja peringkat diploma, degree, masters dan PhD saya diberi peluang belajar. Itu hak saya, tak siapa boleh ambil daripada saya. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan. Jadi anda jangan kata orang walau dalam keadaan apa pun, COVID ataupun apa lagi yang pada masa akan datang berlaku, kita tetap belajar, Itu ada orang, kalau bagi orang Islam kalau boleh saya quote lah, Islam mengatakan bahawa kita tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Inilah yang perlu kita ada pada diri kita. Belajar, tetap belajar. Saya harap setelah mendengar penerangan yang secara ringkas, dialog tadi yang kita kita adakan tadi, ini dapat pertama menguatkan iltizam anda, menarik lagi perhatian minat anda. Bagi siapa yang saya tengok pada kali ini lain daripada lain yang pernah saya buat. Ramai yang minat dalam special branch. Okay, never mind. You can contact me. We can talk more on a personal basis, ya. Okay. Selain daripada itu, saya juga dapat tahu ramai juga yang celebrate birthday dia hari ini. Salah seorang adalah Miss Najimah. Dia birthday dia hari ini. Kita ucapkan happy birthday to her. Ya. Okay. Itulah saja yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Saya harap I learn something from you, you learn something from us as a Saito University. Maju, tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian di atas sharing yang diberikan pada pagi ni, dan juga terima kasih juga kepada pihak Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk menyampaikan sedikit pengalaman sepanjang Datuk berkhidmat dan juga tentang bidang pengajian di Saito University College. Terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian pada pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Alright, kepada semua yang mana calon-calon pelajar kita, kepada kita punya tetamu kita yang mana nak stay untuk mengetahui lebih lanjut tentang kita punya yuran, kita punya scholarship dan sebagainya, boleh stay dulu di ruangan Google Meet ni, Google Meet yang kita sediakan sekarang ni, dan juga di rakan-rakan kita di Facebook pun juga boleh stay, dan link untuk join Google Meet untuk sesi sharing berkenaan dengan yuran dan sebagainya, boleh klik di link Google Meet kita di Facebook tu. Kita ada nyatakan di bawah tu, boleh klik di situ dan boleh join. Dan nanti kita akan bagi penerangan tentang semua tentang pendaftaran, bagaimana ingin mendaftar, scholarship yang kita sediakan untuk para pelajar kita dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Okey, sementara itu terima kasih sekali lagi Datuk untuk sesi pagi ni. So kita tamatkan sesi bersama Datuk pada pagi ni, dan sedikit tatapan video buat semua pada pagi ni. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Sekarang pergi
pergi kedai belikan telur long. Ya Allah long nih budak nih. Pada suatu ketika dulu, saya adalah seorang remaja yang nakal. Kadang-kala, saya tidak patuh pada ibu bapa saya. Saya sering menghabiskan masa tanpa arah tujuan bersama rakan-rakan dan sering mengganggu orang. Seperti remaja lain, saya berharap dapat memperbaiki diri untuk menyambung pengajian ke universiti suatu hari nanti untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengubah kehidupan saya dan keluarga walaupun keputusan SPM saya agak kurang memuaskan. Gila nih. Siapa nih? Nak tidur nih. Pada suatu malam, saya perasan di mana komputer riba saya berkelip menunjukkan isyarat mesej kepada saya. Mesej itu menyatakan dengan hanya 3 kredit SPM, saya layak mendaftar di College University Saito untuk kursus penguatkuasaan undang-undang. Apabila saya mendapati bahawa saya mempunyai 3 kredit dalam SPM, saya berasa sangat gembira. Bising lagi lah nih. Siapa nih? Dah malam nih nak tidur. Keesokan harinya, saya telah pergi mendaftar ke College University Saito dan di situlah tempat bermulanya perubahan kehidupan saya. Kursus penguatkuasaan undang-undang yang saya ceburi adalah satu kursus yang sangat menarik dan memberi banyak ilmu pengetahuan kepada saya. Sesi kuliah saya telah memberi satu impak permulaan yang besar dalam hidup saya. Setelah tamat pengajian dalam kursus penguatkuasaan undang-undang, saya telah layak untuk menyertai polis diraja Malaysia. Saya berlatih dan menjalankan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh sehingga saya berjaya dinaikkan pangkat. Terima kasih kepada College University Saito kerana dengan ilmu semasa saya belajar di sana, hari ini saya telah berjaya dinaikkan pangkat 3 paku ASP yang hanya berbekalkan dengan 3 kredit SPM saya. Okey, terima kasih pada calon-calon pelajar kita yang terus menanti di ruangan kita ni. Okey, seterusnya boleh saya serahkan kepada Encik Azrin untuk penerangan tentang pendaftaran dan sebagainya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari ya. Okey, so untuk pelajar-pelajar yang mana sekarang masih ada, saya nak tanya dekat sini, berapa ramai yang pelajar yang lepasan SPM? Siapa yang pelajar lepasan SPM boleh say yes kat sini. Boleh chat kat komen, saya nak tahu lepasan SPM, yang tengah SPM, yang tengah dah ada diploma ataupun ijazah. Okay, so kita tengok nampak kat sini ramai yang tengah ada SPM, ada juga yang ada diploma tengah SPM. Berapa ramai yang tengah SPM Ramai juga tengah SPM Oh, ada juga yang baru orientasi. Yang tengah SPM ni rasanya tersekat SPM terlepas ni, Cik Azrin. Ya, tengah SPM, dia tengah tunggu untuk SPM untuk bulan 3 ni. Okey. So Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan bab yuran pendaftaran dan beasiswa dan sebagainya. Okey, so semua dah dengar tadi berkenaan dengan program iaitu program pengajian daripada Datuk Ahmaduddin dan Encik Faiz sebagai kita punya host. Okey, so kat sini kita nak terangkan berkenaan dengan yuran pengajian Okey. So untuk pelajar-pelajar yang berminat dekat Saito University, so sama ada yang tengah tunggu percubaan SPM
ataupun student yang dah ada SPM ataupun student yang dah ada diploma ataupun ijazah. Okey. So dekat sini kita ada package ataupun yuran yang berbeza lah dari segi diploma, ijazah ataupun master. Okey, so dekat sini saya nak terangkan berkenaan dengan diploma dulu Okey, so untuk diploma yang mana untuk sekarang ni intake Januari, okey, kita ada bagi peruntukan beasiswa peruntukan beasiswa kepada student-student yang betul-betul berminat. Kita kat sini kita ambil yang mana student yang betul-betul berminat dan student yang kita tak ambil ramai dan kita ambil yang betul-betul rasa ada impian, yang ada orang kata ada matlamat untuk terus pergi ke peringkat diploma ataupun ijazah. Jadi di sini kita punya terhad iaitu beasiswa kita terhad kepada 47 student sahaja untuk intake Januari ni, yang mana sekarang ni yang ada masih ada kekosongan dan sekarang ni masih ada kota iaitu beasiswa sebanyak 10,000, yang mana pelajar yang dapat tawaran ni iaitu package untuk Januari punya. So dia akan dapat tawaran beasiswa sebanyak 10,000. Okey, yuran untuk pendaftaran hanya sebanyak RM500 sahaja. Okey, so yuran pendaftaran RM500 yang mana pelajar akan dah boleh untuk masuk belajar lah. Okey, dan dia akan masuk orientasi dan sebagainya. So untuk student yang tengah percubaan, untuk student percubaan dia akan masuk untuk program pra-diploma ataupun kita ada buat satu program iaitu bulan 3 selepas selepas SPM. So pelajar boleh join untuk program untuk pra-diploma ataupun program untuk panggil sebelum awak masuk ke diploma lah. Okay, so student yang mana percubaan dia boleh join pada bulan 3 selepas selepas dah habis SPM. Okay, yang mana tengah SPM, so pelajar yang tengah ada SPM, okay, dia boleh terus untuk mendaftar dan boleh berurusan dengan kaunselor. Boleh berurusan dengan kaunselor yang ada sebelum ni ada dapat link kan, so itu adalah kaunselor anda. So boleh direct dengan kaunselor zone ataupun kaunselor yang telah bagi link pada anda, okey, untuk buat pendaftaran. So berapa ramai, saya nak tanya kat sini, berapa ramai student yang berminat kat sini? Boleh say yes berapa ramai student yang berminat, boleh say yes yang betul-betul minat. Saya nak tengok berapa ramai yang betul-betul minat kat sini. Okay, so ramai tu. Ramai, memang ramai kat sini kita tengok. Okey, so salah satunya kenapa anda perlu daftar sekarang sebab kita ada bagi peruntukan beasiswa. Beasiswa ni adalah terhad. So kita tak ambil ramai dan kita tak ambil kapasitinya terlalu ramai. Jadi kita nak betul-betul student yang berminat. Okey, so student yang berminat perlu buat tindakan cepat. Okey, so perlu buat tindakan cepat dan kena ada kena kuat lah, kena orang kata terus direct berurusan dengan kaunselor, di mana kaunselor akan terangkan, kaunselor akan keluarkan satu surat tawaran, surat tawaran yang mana boleh tunjuk kepada ibu bapa cara untuk pendaftaran dan dokumen-dokumen apa yang disediakan pun nanti kaunselor akan berurusan dengan anda semua lah. Okay. Dan surat tawaran tu kita akan melalui by email dan boleh print dan boleh tunjuk kepada ibu bapa. Okay, so pada pelajar yang tengah menunggu SPM ataupun tengah orang kata tengah nak ambil SPM pada bulan 2 ni, okay, so perlu fokus, hanya perlu mendapatkan 3 kredit SPM. Okay, untuk syarat kemasukan kita iaitu 3 kredit SPM. So ada 3 kredit SPM anda boleh masuk untuk pergi ke peringkat diploma. Okay, sekiranya yang ada dekat sini yang ada SKM tahap 3 tapi dia tak ada SPM, anda juga boleh untuk mendaftar untuk ke peringkat diploma. Okay, itu salah satu benefit sekarang ni ataupun salah satu package ataupun kata kementerian dah benarkan untuk student lepasan SKM tahap 3 boleh terus pergi ke peringkat diploma. Okay, so yang ada dekat sini saya rasa lebih daripada 10 orang yang rasa berminat dan ingin tahu tentang bab beasiswa ataupun layak beasiswa tu. So beasiswa ni adalah terhad. Okay, anda perlu terus direct pergi ke kaunselor Dan untuk peringkat ijazah, peringkat ijazah juga kita ada sediakan beasiswa. So beasiswa terhad kepada 35 pelajar, okay, untuk ijazah dan yuran pendaftaran juga RM500 sahaja. Okay, RM500 sahaja untuk anda boleh buat pendaftaran dan boleh juga berurusan dengan kaunselor masing-masing yang anda dapat link. Dan kat sini kita ada juga untuk program master.
So master pun ada peruntukan beasiswa selepas pelajar tu. Okey, so sekarang ni master kita ada bagi peruntukan kepada 20 orang sahaja yang untuk master punya beasiswa. So pelajar master juga boleh berurusan dengan kaunselor. Yuran pendaftaran pun sama juga RM500 sahaja dan anda boleh terus direct berurusan dengan kaunselor dan kami akan terangkan berkenaan dengan tentang pembiayaan untuk pembiayaan PTBTN dan sebagainya. Okey. So selain daripada itu, okey, tentang bab beasiswa, tentang bab yuran pendaftaran saya dah terangkan. Dan yuran pengajian dia berbeza. Yuran pengajian berbeza. Yuran pengajian diploma lain, ijazah lain dan master lain. So untuk yuran pengajian tu kita ada pembiayaan daripada PTBTN. So tentang yuran pengajian susah untuk saya terangkan dekat sini sebab dia terlalu banyak. Kat sini kita punya student ramai. Jadi anda perlu berurusan dengan kaunselor dan kaunselor akan terangkan tentang yuran pengajian yang mana PTBTN akan bagi pembiayaan kepada anda. Okay, so apa yang saya boleh terang kat sini, anda kena perlu rebut peluang ni. Okay, peluang ni adalah datangnya orang kata sekali. Okay, kita kena orang kata kena kuat ataupun kena berusaha untuk dapatkan impian apa yang kita nak. Okay, jadi okay, so untuk terima kasih kepada student yang kita masih ada steam 41 student okay, untuk sekarang ni. So sebelum saya in untuk live ni, ada tak beberapa soalan ataupun soalan-soalan lain yang student rasa ataupun ada lagi nak tanya sebelum kita in untuk live ni. So ada apa-apa nak soalan boleh type dekat kata dekat chat bawah tu Ada lagi tak student-student yang lain nak tanya? Untuk student yang percubaan, anda boleh buat pra pendaftaran ataupun boleh untuk booking beasiswa ataupun kalau kata nak masuk pada bulan 3 boleh buat booking pra pendaftaran. So sebab apa kita perlukan kota ni ataupun kita ada sebab selepas SPM keluar terlalu ramai permohonan. So bila terlalu ramai permohonan jadinya dekat situ dekatnya kat situ student akan nak masuk tu orang kata bukannya mudah macam sekarang lah. Sekarang ni masih belum SPM belum keluar. So kalau untuk NAPRA ataupun yang tengah ada percubaan ni, so anda boleh berurusan dengan kaunselor untuk buat pra pendaftaran. Okay, untuk dapatkan kota beasiswa tu. Okay, saya tengah orientasi minggu ni, adakah boleh juga untuk beasiswa? So anda yang tengah Fakrul Faiz yang tengah orientasi tu, Fakrul boleh berurusan dengan kaunselor sebab apa? Yang saya tahu sekarang ni yang tengah orientasi, diorang dah ada bagi peruntukan beasiswa lah kepada student tu. Sebab apa yang awak join tu, awak dah dapat untuk peruntukan beasiswa. So beasiswa ni masih ada lagi lah. Adakah kami pelajar yang tengah SPM perlu memohon untuk selepas dapat result SPM? So untuk yang tengah yang tengah percubaan SPM, untuk anda nak buat pra pendaftaran, boleh buat pra pendaftaran untuk dapatkan kota beasiswa tu. Sebab apa? Kita kat sini terhad. Jadi kalau nanti tak perlu nanti bulan 3 baru nak buat ataupun bulan 5 SPM baru rebut-rebut nak cari tempat untuk belajar kan. So macam sekarang ni kalau awak dah berminat dalam program ni, awak boleh buat pra pendaftaran dan selepas tu awak boleh masuk terus. Okey, lepas je bulan 3 nanti habis SPM, awak terus boleh join untuk pra diploma. Kita akan ataupun awak dah boleh join untuk program-program yang kita akan buat lah akan datang nanti bulan 3 nanti. So selepas habis SPM. So sekarang ni tengah SPM, awak boleh fokus pada SPM, dapatkan kelayakan yang cukup untuk awak sambung untuk pergi peringkat diploma. Okey, nak tanya berapa kos fees untuk satu semester untuk diploma. Okey, untuk kos fees yang tanya ni Haziq Yamato. Okey Haziq, untuk kos ni kita kena tengok kepada awak punya program. Saya tak tahu sama ada awak program diploma ke, ijazah ataupun master. So kalau awak nak tahu tentang yuran ataupun bab semester awak kena direct dengan berurusan dengan kaunselor sebab yuran ni berbeza-beza. So awak kena berurusan dengan kaunselor. Apa yang saya boleh cakap untuk sekarang ni kita ada bagi peruntukan beasiswa kepada 10,000 untuk student dan terhad kepada kota yang ada. Okey, so untuk sekarang ni yuran pendaftaran RM500, awak boleh berurusan dengan kaunselor. Ingin tahu tentang bab yuran diploma, pengajian ataupun ijazah, untuk yuran pengajian ataupun yuran semester awak kena berurusan dengan kaunselor seterusnya lah. So awak ada kaunselor kan yang ada bagi link so awak boleh berurusan dengan kaunselor tu. Okay, kalau saya nak belajar ijazah tapi ada SPM, boleh saya masuk ke? Okey, proven. Okey, proven kalau ada ijazah, okey, ada SPM. Tengok kepada umur.
Okay, kalau proven peringkat umur 21 ke atas, proven boleh kalau kata nak terus continue untuk ijazah. Kalau SPM kurang cemerlang. So kalau kata nak terus lompat ijazah boleh, tapi kena ambil satu APEL lah, ataupun ambil exam APEL. Exam APEL ni yang boleh lompatkan awak terus peringkat ijazah. Tapi kalau awak ada SPM, peringkat umur awak pun masih muda lagi. So kalau awak nak study untuk full time, saya galakkan awak ambil yang full time. Awak umur muda lagi, awak boleh ambil full time. Tapi kalau umur peringkat awak 21 ke atas, 23, 25, so awak ada komitmen, ada tanggungjawab yang awak kena bayar kan. So awak boleh terus ambil APEL. Kalau awak rasa awak nak lompat ijazah pun boleh, tapi awak kena ambil exam APEL tu dulu. Habis lulus exam APEL tu baru boleh continue untuk ijazah. Okay. Ada lagi tak soalan selain daripada tu? Terima kasih. Okay, so untuk student yang masih berminat, okay, saya mengalu-alukan untuk kedatangan student-student yang tengah tunggu percubaan SPM boleh buat pra pendaftaran untuk dapatkan kota beasiswa dan untuk dapatkan surat tawaran yang kita akan proses sebagainya. So awak boleh join untuk pra diploma nantilah selepas habis SPM. Dan kedua, student yang tengah ada SPM nak terus daftar pun boleh, dan sekarang kita masih buka lagi, okay, untuk intake dan boleh berurusan dengan kaunselor, dan ijazah pun sama juga ataupun master. So ada apa-apa pertanyaan boleh berurusan dengan kaunselor. So, kaunselor anda akan terangkan lebih detail tentang yuran pengajian dan seterusnya. Sekiranya saya tidak ada 3 kredit, hanya lulus sahaja boleh ke masuk. Okey, kalau awak tak ada 3 kredit, awak nak masuk, kita tengok pada umur. Okey, kalau kata umur awak 21 ke atas, okey, awak ada betul minat, so awak boleh apply ataupun awak kena ambil exam APEL dulu. So exam APEL ni yang boleh melayakkan awak untuk pergi ke peringkat diploma ataupun ijazah lah. Tapi kalau awak lepasan umur 18 tahun, SPM tak ada 3 kredit, awak kena tunggulah umur 21 baru ambil exam APEL. Tapi saya galakkan ataupun yang kalau Rafizi Syah ni kalau tengah SPM ataupun tengah percubaan, cuba skor, dapatkan 3 kredit. Okey, fokus kepada awak punya yang awak rasa target yang awak nak dapat result tu. Okay, kalau awak rasa awak boleh dapat 5 kredit dalam subjek-subjek yang awak rasa awak fokus, awak kena dapatkan subjek tu, fokus subjek tu dulu. Macam mana nak apply? Macam mana nak apply tu awak boleh berurusan dengan kaunselor. Sebab apa, sebelum ni awak masuk link ni, awak ada dapat WhatsApp ataupun daripada info daripada kaunselor. So awak boleh WhatsApp balik kaunselor tu untuk berurusan tentang pendaftaran. Okay, SPM percubaan, SPM sudah. Okey, kalau percubaan awak SPM sudah, tak apa, awak boleh berurusan dengan kaunselor untuk awak buat pra pendaftaran untuk dapatkan kota beasiswa untuk intake yang akan datang selepas awak SPM. Sama-sama. Okey. So saya ada SBM tapi lupa sama ada kredit ada ke tak. Okey, SBM awak tak ada kredit. SBM awak ada dia punya syarat pointer dia. Okey, so untuk SBM kalau awak dapat 2.0, awak dah boleh masuk untuk ke peringkat diploma. SPM awak boleh pergi ke diploma. Awak nak tahu lebih lanjut sama ada awak punya kelayakan dilepas ke tidak, awak boleh berurusan dengan kaunselor. Kaunselor akan terangkan sama ada awak lepas atau tidak. So basically saya tengok kepada SBM sekarang ni syarat dia dah turunkan. Kebanyakannya SBM sekarang ni dah boleh masuk ke diploma lah. Jaranglah berlaku yang tak lepas untuk diploma. So awak boleh berurusan dengan kaunselor sama ada awak nak tahu sama ada awak lulus ataupun tidak untuk pergi ke diploma. So itu saja. Kalau ada apa-apa berurusan yang nak tanya tentang macam mana nak daftar, nak dapatkan surat tawaran, awak boleh terus pergi ke kaunselor. Ya betul, untuk SPM sekurang-kurangnya 2.0 saja untuk SPM 2.0. Itu saja untuk saya hari ini. Untuk Encik Faiz, Encik Faiz saya dah habis terangkan tentang bab program. Okey, terima kasih pada Encik Azrin atas penerangan tentang yuran dan juga sebagainya. Okey, kepada semua calon-calon pelajar, dan calon-calon yang sedang menanti untuk hari peperiksaan SPM pada bulan 3 ni. So untuk pra pendaftaran boleh dilakukan terus kepada kaunselor-kaunselor yang telah anda berurusan. Bertanya terus dengan beliau, dengan mereka ni, dan mereka akan bantu anda A sampai Z lah apa yang patut dilakukan untuk sesi pra pendaftaran. Suka saya ingatkan, good luck untuk calon-calon pelajar kita yang akan menduduki peperiksaan SPM akan datang.
dan juga semua sekali stay safe, kita jaga kita dan elakkan 3S, itu saja. Cik Azri ada tambahan? Itu saja. So saya doakan kepada student-student yang tengah nak ambil SPM ni, semoga berjaya, dapat result yang cemerlang. So nanti Yes, kita jumpa lagi pada di Zaitun University, insyaAllah kalau kita panjang umur kita akan jumpa nanti. Ya, betul. Okay, so pada calon pelajar, insyaAllah kalau ada sesi-sesi wawancara akan datang, kita akan maklumkan kembali. Dan stay safe, kita jaga kita, elakkan 3S, amalkan 3S, dan juga kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ubin saja tu Ubin.